Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Seperti mana biasa memejak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat lagi bersama hari ini. Sesungguhnya hidayah daripada Allah membuatkan kita dapat meneruskan ke program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini ialah ada banyak solat-solat sunat, tetapi solat sunat yang paling agung lah, paling tinggi darjatnya, iaitu ada dua. Pertamanya solat sunat fajar atau solat sunat subuh, dan solat sunat witir. Walau bagaimanapun solat sunat ini banyak solat sunat, seperti solat sunat duha. Sekarang solat sunat duha lah, iaitu pukul 7.40 sehingga pukul 12.30. Ini solat masa duha. Jadi ada solat sunat duha, ada solat sunat rawatib, iaitu solat qabliyah ba'diyah, iaitu solat iringan ataupun dipanggil juga solat iringan, qabliyah ba'diyah, bagi solat-solat iringan, solat waktu. Dan ada juga solat tahajud. Solat tahajud iaitu 2/3 malam ataupun 1/3 akhir malam. Wan, salam Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Tok sihat dan power memberi tazkirah. Alhamdulillah, izin Allah. Jadi solat tahajud 2/3 malam. Dan solat-solat sunat yang lain, kita ada solat solat sunat taubat, kita ada solat sunat hajat, kita ada solat sunat istikharah, kita ada solat sunat hujan, kita ada solat sunat Arafah, kita ada solat sunat Aidilfitri, kita ada solat sunat Aidil-Adha. Banyak solat sunat ini, banyak. Tetapi solat yang wajib hanya 5 sahaja. Ya, RM, apa tujuan solat sunat? Tujuan solat sunat, bagus soalan tu. Apa tujuan solat sunat? Tujuan solat sunat. Di antara tujuan yang paling besar ialah apa dia? Aida Aidil. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Semoga Tok sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi solat-solat sunat ini penting ya. Seperti mana RM katanya tadi. Apa tujuan? Tujuan. Solat sunat ini, solat wajib 5 waktu ini adalah wajib, tak buat berdosa. Solat sunat ini tak buat tak apa. Kalau buat dapat pahala. Jadi fungsi dia tu dua. Walau bagaimanapun, bila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang baik selepas daripada solat wajib? Rasulullah menjawab, ialah solat sunat. Satu. Maknanya sunat. Tujuan pertama ialah kita buat itu kalau sunnah. Dan ini yang paling penting juga, paling penting lagi, iaitu apabila di pada mahsyar nanti, apabila disoal, disemak mengenai solat, jika solat wajib kita tu ada kecacatan, kekurangan, sehingga membolehkan kita dihumban dalam neraka, maka Allah meminta malaikat, coba semak solat sunatnya. Didapati bila semak solat sunatnya banyak, pahalanya ditampung kepada solat sunat wajib. Maka insya-Allah dengan tampung solat sunat daripada pahala solat sunat itu, maka alhamdulillah insya-Allah muka dia akan masuk syurga. Jadi penting. Jadi solat wajib yang tidak lengkap, tidak sempurna, tidak ikhlas ataupun tidak khusyuk dapat ditampung oleh solat sunat. Bukan ditampung oleh amalan-amalan yang lain. Sama ada sedekah ke, haji ke, puasa ke, tidak. Jadi solat wajib hanya boleh ditampung oleh solat sunat. Jadi itulah sedikit jawapan daripada untuk RN. Kenapa solat sunat paling susah manusia nak buat? Wallahu a'lam bisawab. Kenapa paling susah nak buat? Yang wajib pun tak buat, apa lagi yang sunat? Jadi quote of the day kita hari ini, kita buat bicara hari ini, iaitu solat sunat. Dan solat yang kita akan bicara ialah solat sunat subuh dan solat witir. Dua solat ini adalah di antara solat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan kalau Rasulullah terlepas solat sunat subuh, Rasulullah qada
apa dia solat sunat subuh itu, solat fajar. Sampai tahap tu pentingnya. Ya Wan, alhamdulillah Allah melahirkan kita sebagai hambanya dan menganut agamanya Islam. Bersyukurlah, amin. Kalau kita dilahirkan dalam orang bukan Islam, dalam rahim ibu bukan Islam, wallahu alam. Jadi apalah kita ni, tak tahu lawan. Jadi kita ni adalah di antara hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dilahirkan dalam rahim ibu muslimah. Syukur ya Allah. Syukur sangat. Ya Adib, Assalamualaikum. Pak Yop. Pak Yop. Waalaikumsalam. Adib, apa khabar, Adib? Apa khabar? Terima kasih kerana join. Kerana sanggup join program tu. Quote of the Day bersama dengan tu. Quote of the Day. Jadi, tajuk kita hari ini, kita akan bual bicara sedikit mengenai solat sunat, khususnya solat sunat subuh. Jadi, solat sunat subuh ialah solat yang mungkin bagi sebahagian orang amat sulit untuk dilaksanakan. Sulit. Kerana sulit nak bangun pagi, payah bangun pagi. Sebelum solat subuh dilaksanakan, ada waktu solat terbaik, di antaranya solat tahajud dan solat sunat. Solat sunat sebelum subuh begitu banyak membawa kebaikan kepada kita. Jadi sebelum masuk subuh ialah solat sunat tahajud sebelum subuh. Bila masuk saja waktu subuh, solat sunat yang paling penting ialah solat sunat fajar. Masuk subuh, baru solat sunat fajar. Masanya pendek saja. Ya Rohana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanjung Mutiara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join program tu hari ni. Jadi solat sunat fajar ini masa terlampau singkat. Apabila masuk waktu subuh, azan subuh, selepas azan subuh terus buat solat sunat subuh. Solat sunat fajar. Ataupun solat subuh pun boleh, solat sunat fajar pun boleh. Sama saja, dan solat qabliyah subuh pun boleh. Sama saja. 2 rakaat. Saja aku solat sunat subuh, solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi kita buat. Jadi apabila apabila kita mulai solat subuh, tak boleh buat lagi solat sunat fajar. Apabila solat subuh kita buat, maka kita tak boleh lagi buat solat sunat fajar selepas solat subuh. Itu dah jadi qada. Dah jadi qada. Ya Rabiatul Adawiyah, lama tak nampak. Lama tak nampak. Jadi buatlah amalan sunat, ya Wan, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah dengan pelbagai rahmatnya. Jadi solat sunat fajar ini masa terlampau sedikit. Sama juga solat solat rawatib ataupun solat iringan qabliyah ba'diyah. Katakanlah solat sunat qabliyah zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, sebelum solat zuhur, sebelum kita solat zuhur ataupun sebelum imam solat zuhur, masa itulah qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur, jika kita buat 4 qabliyah zuhur dan kita buat 4 ba'diyah zuhur, insya-Allah akan diharamkan api neraka kepada kita. Itu besar fadilatnya. Besar fadilatnya. Karat susu. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Tolong doakan saya. Ji, dicerai talak 3, mertua halau dari rumah. Allahu Akbar. Dicerai talak 3, mertua halau dari rumah. Allahu Akbar. Sabarlah. Itu takdir. Sabarlah. Kalau dia dah cerai, dia ada saksi dan dia waras, maka jika jatuh talak itu, maka redha dengan keputusan itu. Ada sesuatu yang Allah rancang untuk karat susu. InsyaAllah, amin. Banyakkan solat. Solat wajib jangan banyak. Solat wajib buat 5 je lah. Solat sunat banyakkan. Jadi solat sunat subuh ialah waktunya begitu berat. Solat subuh pun tak. Sebab itu ramai ulama mengatakan sesiapa yang berjaya mengadakan solat sunat subuh, maka dia berjayalah membuat solat-solat yang lain. Siapa yang berjaya solat subuh di masjid, maka dia orang yang paling perkasa. Sebab bukan senang nak solat subuh di masjid. Dan begitu juga orang yang berjaya solat sunat fajar di masjid, kemudian solat fardu di masjid, solat subuh fardu di masjid. Cantik, itulah orang yang terbaik. Bukan senang, tapi tak susah.
Tak susah memohon dengan Allah SWT. Ya Allah, berilah hidayahku. Berilah hidayahmu padaku. Ringankanlah untuk aku menunaikan solat subuh di masjid. Ringankanlah kakiku melangkah ke sana. Ringankanlah hatiku. Jangan beratkan beban solat ini kepadaku. Ada orang solat ini berat macam pikul kereta api. Ada orang dengar saja solat, Allahu Akbar. Dia begitu menunggu-nunggu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab solat ini ialah menghadap Allah. Allah kata, aku tidak jadikan manusia dan jin. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Solatlah. Solat. Ya Hindun. Assalamualaikum dan salam silaturahim. Atuk serta sahabat syurga. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi solat sunat subuh ini, solat sunat fajar ini, bukan calang-calang. Tapi orang yang boleh melakukannya tuguh cantik. Kena berusaha. Solat sunat subuh, iaitu untuk dilaksanakan, boleh di rumah pun boleh. Boleh juga. Boleh buat di rumah. Tak ada masalah. Buat di rumah, buat solat solat jemaah dengan isteri boleh. Boleh. Ya, Said Putra. Salam Tok. Lama tak ke udara. Ada everyday. Tapi agak lewat sikit. Pukul 10 baru start. Hari ni pun dah lewat dah. Alhamdulillah Said ada. Agak lewat sikit. Tidak macam dulu. Dulu awal je. 2 rakaat fajar. Solat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini hebat. Ini jelas. Rasulullah kata 2 solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan, kita kalau dengar Bill Gates kaya dah meleleh dah air mulut. Dah dengar orang kaya-kaya, jutawan dah meleleh dah mulut nak kaya juga. Sebenarnya nak kaya senang. Dua rakaat je. Lebih daripada dunia dan isinya. Jadi siapa yang solat sunat fajar tadi, dia sekarang kaya. Kaya, lebih kaya daripada itu. Saya lebih kaya daripada Abu Lahab. Lebih kaya daripada Abu Lahab. Lebih kaya. Lebih kaya. Ya Hindun, Faiz, terima kasih. Sahabat syurga, amin. Jadi 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini jelas. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat tadi, dia orang kaya sekarang. Orang kaya. Di sisi Allah, dunia ini hanyalah setitik air. Kau celup air, dalam baldi kau angkat. Kemudian ada air menitik. Itulah dunia di sisi Allah. Sebab itu, Allah kata siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat tadi, atau setitik hari, dia mendapat pahala lebih besar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Rugilah orang tak solat sunat fajar. Kau duk berdoa untuk jadi kaya. Duk berdoa untuk jadi kaya. Duk berdoa nak jadi pangkat. Duk berdoa nak dapat bini cantik. Duk berdoa nak dapat rumah besar. Duk berdoa kereta besar. Itu kecil je di sisi Allah. Very small matter. Sebab kalau kau solat sunat fajar 2 rakaat, Allah kata pahalanya lebih besar daripada dunia dan isi. Yang kau pergi minta kereta besar tu buat apa? Yang kau pergi minta rumah besar tu buat apa? Benda tu kecil je di sisi Allah. Kecil ke? Lagipun benda tu kau tinggal. Mati kau habislah, kau tinggal lah. Tapi kalau pahala sunat fajar ini dibawa sampai ke alam barzah, dibawa sampai ke alam kubur. Rumah besar habis tinggal, kereta besar habis tinggal, pangkat habis, datuk, tan sri, whatever lah. Semuanya tinggal. Tinggal. Tak ada apa yang kau bawa, apanya? Pahala. Ya Hindu, hari ini saya kaya tu. Pagi tadi dah solat sunat fajar. Amin, Fahim. Hebat. InsyaAllah. Kaya, kita kaya. Hindu, mohon maaf Zahir, batin tu dan sahabat syurga. Mohon diri tengah kerja, insyaAllah. Jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih, Hindun. Terima kasih. Jangan lupa solat sunat duha, Hindun. Solat sunat duha juga hebat. Tapi hari ini kita bicara mengenai solat sunat fajar. Jadi mereka yang melakukan amalan solat sunat fajar, maka dia menjadi orang jutawan hari ini. Mereka yang melakukan amalan sunat akan merasai kemanisan imannya. Amin. Amin. Betul lah sekali. InsyaAllah tu. Okey, insyaAllah. Tu doakan Hindun mendapat syafaat rahmat daripada Allah SWT hasil daripada solat sunat duha. Ya, duha.
Harida. Atuk, semoga sihat selalu. Kerja dulu Tok. Silakan. Niat kerja sebagai satu ibadah. Rugi kalau tak niat sebagai satu ibadah. Saja aku bekerja kerana Allah Ta'ala. Mencari rezeki yang halal. Amin. Senang je. Jadi salah satu keutamaan ialah solat fajar. Solat subuh sendiri adalah solat wajib. Solat wajib solat subuh. Terkadang dilakukan kerana sulitnya bangun pagi. Oleh orang tertentu, melakukan solat sunat subuh akan menguatkan disiplin waktu. Jadi di antara fadilat solat sunat fajar ini, apabila kita sempat solat sunat fajar, berarti kita sempat solat subuh. Sebab sebelum subuh solat fajar dulu. Itu kelebihan, di antara kelebihan solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Amin. Ya Rabbal Alamin tu. Dan sahabat syurga amin insya-Allah. Norma Mazilah. Jangan lupa solat sunat duha. Sekarang duha time. Adida. Assalamualaikum. Alhamdulillah, memang amalkan solat fajar. Cantik. Teruskan istiqamah dan sentiasa berdoa supaya ya Allah, berikanlah kesempatan padaku untuk sentiasa solat sunat fajar setiap pagi ya Allah. Minta. Ramai Allah tak izinkan. Ramai orang yang tak mendapat hidayah untuk solat sunat fajar. Maaf tu, undur diri dulu. Silawan. Semoga Allah mengrahmati kita semua. Amin. Kuliah tu amin. Terima kasih. Jadi yang pertama, kelebihan yang pertama, solat sunat subuh ini adalah solat sunat yang terbaik di antara solat sunat yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Jadi pertamanya, orang yang solat sunat fajar 2 rakaat umpama lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih kaya daripada Kuwait, lebih kaya daripada Dubai, lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada Amerika, lebih kaya daripada Jepun, lebih kaya. Bahkan seluruh dunia kita lagi kaya dengan solat sunat fajar 2 rakaat. Rugi orang tak nak. Rugi. Yang kau duk kejar dunia, benda kecil tu buat apa? Minta dengan Allah benda besar ni. Amin. Semoga istiqamah sentiasa. Amin. Adinda. Amin. Kemudian apa kelebihan lagi solat sunat fajar, iaitu antara jalan-jalan ke syurga. Tadi buat 2 rakaat solat sunat fajar, dah kaya dah kita. Alhamdulillah. Thank you Allah. Thank you. Dan yang kedua kelebihannya ialah 2 rakaat solat sunat fajar lebih kucintai daripada dunia dan seluruhnya. Allah kata 2 rakaat solat sunat fajar lebih kucintai daripada dunia dan seluruhnya. Semasa kita mengadakan solat sunat fajar, dunia ni Allah lebih cintai. Itulah jalan ke syurga. Tentunya setiap amalan yang baik dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke syurga. Termasuk menjalankan solat sunat sebelum subuh yang merupakan tauladan daripada Rasulullah. Bagi yang biasa dilaksanakan, tentunya akan menyimpan amal yang baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati menurut Islam. Solat sunat fajar dapat menghindarkan penyakit hati. Allahu Akbar. Banyak fadilatnya. Apa lagi kelebihan solat sunat fajar? Ringan dan berpahala besar. Solat sunat fajar ini ringan. 2 rakaat je. Saja aku solat sunat fajar 2 rakaat. Rasulullah baca surah-surah pendek je. Baca Qul Huwallah, baca Wal Asri, cukup. Simple je. Irma yulis. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Solat fajar samakah dengan solat subuh? Tak sama. Solat sunat fajar ni sebelum solat subuh. Solat subuh ialah solat wajib. Solat sunat fajar sebelum subuh. Cantik soalan itu. Terima kasih Armi. Jadi nak solat sunat fajar, kena niat saja aku solat sunat fajar 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Buat 2 rakaat. Kemudian baru solat subuh. Saja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Tanya tu. Buat. Banyak ni. Solat fajar ialah apabila masuk waktu subuh, terus solat sunat fajar, lepas tu baru solat subuh. Jelas tu. Jelas. Tanya.
Tanya, rugi tak buat? Rugi. Kita share hari ini supaya anak buah atuk, anak cucu atuk. Supaya semua buat. Semua laksanakan solat sunat fajar. Setiap hari. Setiap pagi. Setiap pagi. Ada orang boleh bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Ada orang boleh bangun pukul 5 pagi. Ada orang boleh bangun sebelum subuh. Kerana nak pergi kerja awal. Tapi tak solat. Apalagi tak solat subuh. Allahu Akbar. Dan rugi kalau tak solat sunat fajar. Rugilah. Kamu dah bangun awal dah. Rugilah. Tapi kerana nak cari dunia, kamu tak melaksanakan untuk akhirat. Inilah di antara orang yang sombong. Tak nak menghadap Allah dulu baru pergi cari rezeki. Ini orang yang sombong. Yang dikatakan sombong ialah orang yang bangun awal masuk waktu subuh, tak nak solat subuh. Itu orang sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kau pergi kerja tak berkat. Kau gaji kau tak berkat. Tak berkat. Ada saja yang tak kena. Allahu Akbar. Berat sangat tu. Berat. Berat sangat. Ya Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf baru join tu. Solat sunat fajar sama tak dengan qabliyah subuh? Sama. Cantik soalan tu. Sama. Dia juga panggil qabliyah subuh. Panggil solat sunat fajar. Pun sama. Sama tu. Sama. Sama. Oh, bagus tu. Soalan-soalan yang bagus semua tu. Bagus. Ya Adida. Ada beza kau solat fajar dengan qabliyah subuh? Maaf, saya baru belajar. Tak ada beza. Sama. Solat fajar, solat subuh itu sama. Sama dengan Atuk dah jawab untuk Nur tadi. Sama. Cantik. Adida, buat. Sayang tak buat. Sayang. Kita nak harta kaya di dunia. Tapi kaya di akhirat kita tak nak ambil. Benda 2 rakaat je. Senang je. Senang. Bangun awal boleh. Boleh. Ya Nur, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Qabliyah subuh. Solat sunat fajar. Boleh. Ataupun solat sunat sebelum subuh pun orang panggil juga. Orangnya sama. Benda sama. Solat sunat subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Dan dianjurkan solat tersebut dilakukan di awal waktunya. Dan dilakukan dengan kepergiannya. Maknanya solat sebelum solat subuh. Sebelum solat wajib kita buat. Ada orang terlepas. Katakanlah dia solat subuh di masjid. Sampai di masjid, imam sudah pun mulai takbir. Allahu Akbar. Nak solat subuh. Jadi tak sempat. Maka, selepas daripada solat subuh itu, terus qada. Qada solat sunat fajar. Saja aku qada solat sunat fajar. 2 rakaat. Sayang tak buat. Pahala masih dapat. Pahala. Sebab kalau dah solat subuh, tak boleh lagi buat solat sunat fajar secara tunai. Tapi kena qada. Assalamualaikum tu. Dah lama ke live tu? Haji tu. Baru je Riza. Baru je. Jadi solat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa sahaja. Termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan oleh namun memiliki pahala yang besar. Amalan penghapus dosa yang berat. Amalan solat sunat fajar ini juga ialah amalan penghapus dosa yang berat. Kecuali dosa dengan manusia, taklah. Dosa yang berat. Penghapus dosa zina, dosa judi, minum arak, insya-Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada pahala ganjaran begitu besar, dia penghapuskan dosa kita. Untuk jadi kita suci, bersih dan murni. Allahu Akbar. Ruginya orang yang tak buat. Dan yang seterusnya, kebaikan di akhirat. Solat sunat fajar ini, Rasulullah SAW membaca 2 rakaat solat sunat fajar, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rasulullah baca surah pendek je. Iaitu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ataupun solat surah-surah lain pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Tu memang amal kau tu. Cantik Arida, cantik. Teruskan. Assalamualaikum. Lama. Waalaikumsalam. Ya, Naliza. Bagi yang rutin melakukan solat sunnah sebelum subuh ini, seperti menjaga amalan lain dengan baik. Di akhirat kelak, apabila orang yang sentiasa mengamalkan solat sunat fajar ini, maka akan mendapat bekal yang indah untuk hidup di alam barzah dari seksa api neraka.
Di akhirat nanti dapat elak daripada seksa api neraka. Solat sunat fajar. Apalagi solat subuh. Ni kita bicara mengenai solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Oh, banyak. Maknanya di akhirat nanti akan terlepas daripada api neraka. Allahu Akbar. Hebatnya. Dan seterusnya dilindungi di hari kiamat. Sesiapa yang solat sunat subuh dilindungi di hari kiamat. Rasulullah SAW dalam 2 rakaat solat sunat subuh membawa ayat dalam surah Al-Baqarah pada rakaat pertama dan membaca surah yang kedua, iaitu kita boleh juga membaca awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, boleh juga. Boleh juga. Setiap yang melakukan solat sunat subuh dan solat sunat subuh dengan tepat waktunya, istiqamah, Rasulullah SAW hingga terlindung dari segala kiamat, bahaya di hari kiamat. Katakanlah kita ni umur panjang, kita berlaku kiamat, maka seksa dalam berlakunya hari kiamat itu adalah berat. Akan diringankan apabila orang yang mengamalkan solat sunat subuh. Jadi solat sunat subuh ini juga ialah iaitu mengikut sunnah Rasul. Orang yang duduk hampir kepadaku di pada mahsyar nanti ialah orang yang mengamalkan sunnahku. Itu kata Rasulullah. Jadi orang yang mengamalkan sunnahku termasuklah orang yang mengamalkan solat sunat fajar 2 rakaat. Fajar 2 rakaat. Jadi sesiapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, barang siapa yang menjadi pengikut Rasulullah dan menjalankan perintahnya kelak akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Banyak kebaikan ni. Dan solat sunat fajar juga ialah memberi jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Ada call masuk. Sorry. Sorry. Jalan kebaikan. Jadikanlah solat sunnah, solat fajar ini kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kubur. Solat sunat fajar ini juga disunatkan buat di rumah. Dan jangan jadikan rumah kita seperti kubur. Maknanya apabila masuk waktu subuh, kita solat sunat fajar di rumah dan pergi solat subuh di masjid. Ataupun kalau kita solat subuh di rumah, buat solat sunat fajar di rumah dan disambung lepas tu buat solat subuh di rumah. Kalau berjemaah dengan isteri lagi bagus. Lagi bagus. Dan solat sunat fajar ini juga ialah kita memohon petunjuk. Dapat mohon petunjuk. Sebaik-baik solat seseorang adalah solat di rumahnya kecuali solat wajib. Jadi solat sunat ini diutamakan solat di rumah. Sebab Rasulullah banyak sebelum dia Rasulullah solat sunat dalam kamarnya. Selepas solat sunat dalam kamar, tak kira solat sunat subuh ke, qobliyah ke, fajar ke, selepas solat tu baru Rasulullah keluar daripada masjid. Kan rumah Rasulullah ni satu pintu je. Buka pintu, masuk masjid. Tapi nak tunjuk contoh sunnah, Rasulullah utamakan solat sunat ni di rumah. Macam kita kata duha sekarang. Buat duha. Kalau dah ada di office, buat di office lah. Kalau siapa yang ada di rumah, buat di rumah. Buat di rumah. Itu lebih afdalnya.
Lebih afdal. Dan memohon petunjuk tentang segala sesuatu. Sehingga menunggu azan subuh. Atau setelah azan subuh, barulah kita berdoa. Doa itu amat mustajab sekali. Tapi kalau atuk buat, kalau pergi masjid, atuk buat di masjid lah. Atuk buat di masjid. Solat fajar di masjid, solat subuh di masjid. Sebab kalau nak solat subuh, kemudian baru nak pergi ke masjid, tak sempat. Tak sempat. Imam bagi 15 minit je. Masuk iqamah 15 minit je. Jadi tak sempat lah. Nak turun pergi, tak sempat. Kecuali kalau buat solat subuh di rumah, okey, berjemaah dengan nenek kau. Kemudian sebelum tu solat sunat fajar dulu. Kalau di masjid, terus bergegas pergi masjid. Supaya apabila waktu azan tu kita sudah berada di masjid dan kita boleh tunaikan solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian apabila imam solat subuh, maka kita akan ikut imam solat subuh. Dan solat subuh ini juga ialah takwa kita kepada Allah SWT. Ittaqullah. Usitu wa iyaya bitaqwallah. Uttaqwa. Barang siapa yang belum solat sunat 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukan setelah terbit matahari. Jadi sehinggalah bagi sesiapa yang terlupa, tak sempat, terlepas solat sunat subuh ni, bolehlah buat dia selepas daripada solat subuh. Sebelum duha pun boleh. Tapi ialah qada. Katakanlah sekarang tadi tak buat solat subuh, sekarang buat. Buat solat sajaku, qada solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Boleh buat sekarang, boleh. Boleh kerana tadi tak buat kan. Kemudian selepas itu solat duha. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Selesai. Alhamdulillah dapat. Jadi siapa yang tak solat sunat fajar tadi, qada. Rasulullah pernah qada. Pernah qada. Mengikut ulama, Rasulullah pernah qada kerana terlepas solat sunat fajar. Jadi siapa yang tak buat tadi, atuk sarankan buat qada. Sajaku solat sunat fajar qada 2 rakaat kerana Allah Taala. Salam tu, saya baru follow ni. Tajuk gapo tu pagi ni? Solat fajar dan solat witir. Sekarang solat fajar lagi. Solat Din dah solat fajar ke tadi sebelum subuh? Tanya je. Tanya je. Kelebihan solat fajar. Itu tajuk kita hari ni. Jadi iaitu mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Takwa, mendapat pahala yang besar. Dan diampuni dosa. Orang yang solat sunat fajar, maka diampunkan dosanya. Diampun, kecuali dosa dengan manusia. Tak bolehlah. Dosa diampun. Ketika Rasulullah SAW telah bersalam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan solat 2 rakaat qabliyah subuh. Dan Rasulullah SAW melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. 2 rakaat subuh. Tu nak qada tu dalam waktu subuh atau boleh qada bila-bila? Bila-bila boleh qada. Bila-bila. Kalau pagi tadi solat subuh, kemudian lorak nak pergi kerja, lorak takut tak ada, buat di office. Buat di office. Ataupun buat dekat dengan Zuhur boleh. Buat selepas Zuhur boleh. Qada boleh buat bila-bila. Boleh buat bila-bila. Kalau qada subuh. InsyaAllah. Baik. Kalau terlepas, buat. Buat. Jangan tak buat. Sayang sangat. Sebab ganjaran terlalu besar. Allah menyediakan habuan yang begitu besar. Habuan terlalu besar. Tapi kalau dah tak nampak, nak buat macam mana kan? Solat sunat fajar tika mana tu kita kena buat. Solat sunat fajar ni kena buat apabila masuk waktu subuh, sebelum solat subuh. Itu waktu fajar. Apabila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan. As-salatu khairum minan naum. Kan azan subuh ada. Sungguhnya solat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian apabila habis saja tu, terus buat solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian baru buat solat wajib subuh juga 2 rakaat. Sayang tak buat. Sebab Allah menyediakan pahala besar. Menyediakan petunjuk. Menyediakan takwa. Penghapus dosa. Dengan 2 rakaat. Dengan 2 rakaat. Jadi rugi orang tak buat. Rugi. 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 Diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Kebiasaan yang baik, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT ialah amalan yang konsisten walaupun sedikit.
Konsisten. Wahai Abdullah, ini sabda Rasulullah. Janganlah engkau seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan solat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya. Jadi inilah yang Rasulullah tak suka. Masa dia nak beramal, dia buat, kemudian tak buat. Tak boleh. Rasulullah tak suka macam tu. Boleh tu, insyaAllah. Silakan Din. Buat. Siapa tak buat solat fajar tadi, buat. Buat. Rugi bro. Rugi tak buat, rugi bro. Mendisiplinkan waktu subuh. Jadi maknanya, solat subuh ini di antara solat yang paling berat. Syaitan cukup tekan. Sebab itu syaitan akan ikat 3 rantai. Bagi orang yang sedang tidur untuk tidak solat subuh, dia akan dirantai oleh 3 rantai. Bagaimana nak buat rantai ini? Berat bro. Sebab itu solat subuh ni payah. Payah. Sebab apabila orang itu berjaya solat subuh, maka solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, dia akan tunaikan dengan baik, dengan senang dan dengan mudah. Dan sesiapa yang solat subuh 2 rakaat dan solat sunat fajar 2 rakaat, sepanjang hari itu mendapat berkah daripada Allah SWT. Kerjanya mudah, hatinya tenang. Dia sentiasa mendapat lindungan daripada Allah SWT. Rahmat daripada Allah. Tak buat rugi bro. Bukan kena bayar pun. Tak ada. Bukan berat macam pikul simen pun. Tak ada. Tak ada. Bukan sakit bahu macam cakur pun. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Senang sangat. Jadi orang tak buat. Allahu Akbar. Allah sayang kepada hamba-Nya. Allah menyediakan yang luar biasa. Luar biasa. Tetapi hamba-Nya lah yang memilih tak nak ambil. Apabila tak nak ambil, ke neraka lah. Na'udzubillah min zalik. Supaya sesiapa sahaja yang mengikuti program Atuk ini, pastikan solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Jadi di antara kelebihan solat sunat fajar ini, iaitu mendisiplinkan diri untuk solat subuh. Sebab apabila kita nak solat fajar, kita kena bangun sebelum azan. Sebab kalau dah azan, baru nak pergi mandi, nak apa, tak sempat. Tak sempat. Terutama kita solat di masjid. Sebab itu orang yang paling kuat, orang yang paling perkasa, ialah orang yang solat subuh di masjid, solat sunat fajar di masjid. Itu orang kuat. Orang kuat, orang perkasa. Bukan main-main. Syaitan cukup takut bagi orang yang solat di masjid. Cukup takut bagi orang yang solat subuh di masjid. Syaitan cukup takut. Dia hantar general pun tak bergerak lagi. Jangan main. Jangan main. Jadi bagi orang yang sedang tidur, syaitan ikat dengan 3 rantai. 3 rantai. Kena buang rantai itu. Rantai yang pertama, apabila terjaga daripada tidur. Terus, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perut rantai yang pertama. Rantai yang kedua, ambil wudu. Pergi ambil wudu. Perut tercabut rantai yang kedua. Rantai yang ketiga, terus solat. Perut rantai. Itulah 3 rantai. 3 rantai yang mesti dibuang. Sebab setiap rantai yang dibuang, kita akan rasa fresh. Kita akan rasa kuat. Kita akan rasa manisnya kita sedang kita ingin menunaikan solat. Rugi orang tak buat. Jadi 3 rantai ni mesti dibuang. 3 rantai. Pertama, apabila buka mata saja, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4, pukul 5, solat tahajud. Solat tahajud sementara menanti subuh. Orang Islam yang beriman yang paling baik ialah orang yang menanti waktu solat. Menanti waktu solat. Bukan membiarkan waktu solat. Ada orang apabila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan dah. Azan dah. Tak apalah, kita buat lepas ni. Tengok, ini manusia yang digoda oleh syaitan. Dia dah dengar azan itu pun satu hidayah. Mendengar azan ini satu hidayah. Ada orang tak dengar yang azan tau. Duduk sebelah masjid tapi azan tak dengar. Sebab Allah tutup telinga dia. Nauzubillah. Itu yang kita takut tu. Takut tu. Janganlah sampai telinga kau jadi tuli kerana kau membuta, membekakkan telinga apabila mendengar azan. Bahaya bro. Mendisiplinkan untuk solat subuh. Rasulullah selalu semangat dan disiplin untuk mengerjakan solat sunat subuh. Ini yang kita perlu lakukan. Dan solat sunat fajar juga adalah merupakan bentuk doa. Dia juga merupakan doa. Solat sunat fajar ini, jika kita jaga, merupakan doa agar kita menjalankannya dengan istiqamah. Sehingga terhindar daripada sifat malas dan penyakit hati. Jadi solat sunat fajar ini akan hindar daripada malas.
Malas ni syaitan. Sakit hati ni syaitan. Jadi orang yang mengamalkannya insya-Allah ringan saja. Pukul 5 bangun, ringan saja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ada juga orang ringan bangun pukul 5. Kau bangun awal ya? Aku tak sempat tahu. Kalau pergi jam lah apa, aku pukul 5 pergi kerja dah. Habis tu solat mana? Senyap ni. Solat ala kereta lah. Allahu Akbar. Kenapa kau penting cari dunia? Kau tinggalkan akhirat. Inilah manusia sombong. Manusia yang akan dibakar di api neraka nanti. Na'udzubillah min zalik. Atuk pesanlah kepada anak cucu atuk. Janganlah tinggal solat. Jangan tinggal solat. Dan seterusnya ialah solat sunat fajar ni juga ialah meningkatkan kita akan lebih mulia. Yang mulia sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Solat sunat fajar ini dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan seperti disiplin waktu solat, terbiasa kita melakukannya. Bukan semua orang akan dapat. Apabila dia berjaya melakukan solat sunat fajar sebelum subuh, maka dia terdiri daripada orang yang terpilih oleh Allah SWT. Siapa yang tak solat sunat fajar, siapa yang gagal solat, dia tidak terpilih oleh Allah. So, kalau tak terpilih oleh Allah, saya tak berdosa. Tak, kau dosa. Sebab itu kau kena berdoa, kau kena berusaha supaya terpilih oleh Allah SWT. Berdoa sebelum tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebelum aku tidur, sebelum lelap mataku, ya Allah, bangkitkanlah aku sebelum subuh. Sebab aku nak menunaikan solat sunat fajar. Minta dengan Allah sebelum subuh. Ataupun ya Allah, bangkitkan aku pukul 4 pagi, aku nak solat tahajud. Ya Allah, minta. Minta. Kemudian apabila nak bangkit tu macam-macam lah. Mengigau ke, terkejut dikejar rimau ke, bangun. Terus pergi ambil wudu. Ataupun nak kencing ke, terus pergi ambil wudu. Macam tu lah. Macam tu kita berusaha. Dan yang terakhir sekali ialah Rasulullah SAW di antara muazzin dengan salat subuh. Sebelum salat subuh beliau mulai dengan 2 rakaat. Sebab Rasulullah apabila azan subuh selesai, maka Rasulullah pun menunaikan solat sunat fajar 2 rakaat. Ini bererti kita mengikut contoh apa yang Rasulullah buat. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan solat sunat sebelum subuh, dan menjadi rutin, menjadi amalan biasa kepada kita. Jadi itulah. Jadi itu kita harus jangan tinggal solat sunat fajar. Banyak lagi fadilat-fadilatnya. Murah rezeki, dibabas daripada segala malapetaka. Banyak sangat fadilat daripada 2 rakaat solat sunat fajar yang kita akan perolehi hasil daripada yang disediakan oleh Allah SWT. Jadi cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah Atuk merayu supaya siapa yang tak sempat solat sunat fajar tadi, qada saja, aku solat qada solat sunat fajar 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian bacalah surah Qul Huwallah pun tak apa. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah dan bacalah surah Wal Asri pun tak apa. Ataupun Qul Huwallah juga pun tak apa. Ataupun kalau tak tahu tak payah baca pun tak apa. Baca Al-Fatihah saja pun boleh. Pun boleh. Tu saya ni baru belajar tu. Tak ingat Al-Fatihah aja saya ingat. Boleh. Tak payah baca surah, tak payah. Boleh. Tapi hafal lah, rugilah tak payah surah. Tapi tak apalah, daripada tak buat langsung rugi terus. Ni kita buat kan. Jadi selepas kita boleh juga buat solat sunat duha. Kita akan belajar bicara lagi solat sunat fadilah kelebihan fadilah iblat solat sunat yang lain. Jadi solat sunat ni kalau boleh buat semua itu cantik. Kalau daripada waktu subuh, atau nak rumuskan solat sunat fajar 2 rakaat. Itu solat sunat yang pertama. Selepas masuk waktu subuh, solat sunat yang pertama ialah solat sunat fajar. Okey, apabila masuk waktu subuh, kita solat subuh 2 rakaat. Okey, kemudian ada solat Isra'. Solat Isra' ni di antara pukul 7 suku sebelum masuk duha. Dia ada solat Isra' di situ 2 rakaat juga kalau nak buat boleh. Kemudian 7.45 masuk waktu duha. Waktu duha boleh buat 2. Genap boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8, boleh buat 10, boleh buat 12.
Siapa yang buat 12, insya-Allah Allah akan sediakan sebuah istana emas berlantaikan permata di syurga, insya-Allah. Amin. Siapa nak buat 12 rakaat. Okey, itu solat sunat duha. Okey, sehingga masuk waktu subuh. Waktu zuhur, sorry. Belum masuk waktu zuhur, solat sunat ialah solat sunat qabliyah zuhur. 2 rakaat. Solat sunat qabliyah zuhur. Buat dulu. Buat solat sunat qabliyah zuhur. Saja aku solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat. Kalau atuk buat 4. Buat 4 cantik. Buat 4 cantik, 1 salam. Tak ada bacaan tahiyat awal, tak ada. Buat 4 rakaat terus. Kemudian buat apabila kita solat di masjid, ikut imam solat zuhur. Kalau buat sendiri, kemudian buat solat zuhur. Solat sunat selepas zuhur ialah solat sunat ba'diyah, iaitu solat sunat selepas waktu zuhur. Buat 4 cantik, buat 2 pun boleh. Kalau buat 4, 1 salam boleh. Kemudian kita tunggu waktu asar. Apabila masuk waktu asar, dia ada sunat mutlak 4 rakaat. Sebelum solat wajib asar, dia ada solat mutlak 4 rakaat. Itu semua dibuat oleh Rasulullah. Kemudian selepas solat sunat mutlak 4 rakaat, buat solat asar. Selepas solat asar tak ada solat sunat. Tak ada. Kecuali kita buat solat qada. Qada boleh selepas asar. Boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian pergi kepada maghrib. Bila masuk waktu maghrib, kita terus solat maghrib. Selepas waktu maghrib, kita solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Okey, kemudian masuk waktu isya. Bila masuk waktu isya, kita solat sunat qabliyah isya 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Isya itu solat sunat. Kemudian selepas daripada waktu isya, ada solat sunat yang penting lagi, iaitu pertamanya solat witir. Solat witir. Biasa solat witir kita buat selepas solat tarawih je, baru buat witir. Witir ni kena buat tiap malam. Kena buat setiap malam. Setiap malam witir kena buat. Sebab witir adalah solat sunat yang terbaik selepas daripada solat sunat subuh. Rasulullah tak pernah tinggal. Witir ni ganjil. Selepas solat isyak, selepas solat qabliyah isyak, terus boleh buat witir. Boleh buat. Saja aku solat sunat witir 1 rakaat. Paling sikit 1 rakaat. Kemudian dia ganjil. Nak buat 1 boleh, nak buat 3 boleh, nak buat 5 boleh, nak buat 7 boleh, 9 boleh, 11. Rasulullah paling banyak buat 11. Okey, apabila selepas isya, kemudian kita ba'diyah isya, kemudian kita sudah solat witir, kemudian kita tidur. Tidur. Ada orang sebelum tidur dia buat solat sunat taubat 2 rakaat. Mana tahu tidur tu terus tak bangun, kan? Ada orang buat solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. Okey, kemudian bila tidur, maka kita berdoa kepada Allah supaya kita dibangkitkan 2/3 malam. Iaitu pukul 3, pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi untuk solat tahajud. Solat tahajud ini, urutan solat tahajud. Pertama sekali ialah solat wuduk 2 rakaat. Ini solat tahajud ni, pukul 4 pagi. Solat wuduk 2 rakaat. Kemudian solat taubat 2 rakaat. Solat taubat 2 rakaat. Selepas itu solat hajat 2 rakaat. Kemudian buat 4 rakaat atau 8 rakaat solat tahajud. Habis tu selesai, sehinggalah kita tunggu subuh. Ya Zashima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dirahmati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian masuklah kepada subuh balik. Itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan Rasulullah. Itulah kehidupan pahala ahli syurga. Ahli syurga. Itulah jadual ahli syurga. Jadual ahli syurga. Kalau nak ni syurga nak masuk, solat malah tak boleh. Tak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ta. Apa khabar Cik Ta? Terima kasih kerana sudi join program tu. Tajuk kita hari ini ialah hebatnya Allah menyediakan pahala yang banyak untuk solat sunat fajar 2 rakaat. Tapi sebagai rumusan hari ini, atuk nak ulangi sekali lagi. Jenis-jenis solat sunat yang ada waktu. Terima kasih Pokok Ilmu tuan. Terima kasih banyak Cik Ta buat. Kalau Cik Ta tadi tak sempat solat sunat fajar 2 rakaat, buat sekarang. Qada saja aku qada solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Taala. Insya-Allah pahala masih dapat. Khabar baik, alhamdulillah. Amin. Amin. Kemudian buat duha. Buat duha tu buat 2 paling kurang. 4 cantik. Murah rezeki. 6 hebat.
Banyaklah fadilat-fadilat kalau kita nak. Tapi yang penting kita buat dulu. Anugerah daripada Allah terlampau banyak, terlampau besar. Terlampau banyak, terlampau besar. Jangan risau apa yang akan Allah bagi. Janji Allah benar, janji Allah pasti. Jadi, solat yang ada waktu. Yang Atuk sebut tadi, solat sunat yang ada waktu. Ada solat yang tak ada waktu. Solat sunat yang tak ada waktu. Kalau solat waktu tu memang ada waktu lah. Solat subuh, waktu subuh. Solat zuhur, waktu zuhur. Solat asar, waktu asar. Solat maghrib, waktu maghrib. Solat isyak, waktu isyak. Itu solat wajib. Solat sunat pun dia ada waktu dia. You tak boleh campur. Tak boleh. Tak boleh. Macam kita kata bermula dengan solat sunat fajar. Dia mesti buat sebelum subuh. Mesti ditunaikan. Cash. Ditunaikan sebelum subuh. Selepas tu, dia jadi qada. Itu maksudnya. Sama juga solat duha. Solat duha ni sekarang di antara pukul 7.45 hingga pukul 12.30. Itu waktu duha. You tak boleh buat petang duha. Tak boleh. Tak boleh buat malam. Tak boleh. Itu yang Atuk sebut urutan tadi. Jadi solat sunat duha sekarang. Cik Ta buat sekarang. Begitu juga solat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ni maknanya solat sebelum fardu dengan selepas fardu. Contoh solat qobliyah zuhur. Dia hanya waktu sebelum zuhur. You tak boleh qobliyah zuhur buat waktu asar, tak boleh. Itu maksud Atuk. Solat sunat ini yang ada waktu ini penting. Sama lebih penting. Sama penting dengan kita kalau solat sunat Aidilfitri. Oh, hebatlah kita kan. Tapi solat lain lebih besar pahala daripada Aidilfitri. Tapi kita orang Melayu Aidilfitri tak miss. Solat Jumaat tak pergi. Tak betul. Betul tu. Tak boleh buat sekarang tu. Tengah uzur. InsyaAllah. Lepas nanti cover nanti. Boleh lah. Boleh. Uzur tak boleh buat. Doakan saya. Ulang tahun perkahwinan ke-40. Hari ini kahwin dengan lelaki Kelantan. Saya senyum seumur. Alhamdulillah. Semoga sampai ke jannah. Amin. Oh, hebat. Tu, semua solat sunat boleh qada ke? Boleh qada. Solat sunat. Dan kita boleh juga solat wajib kita boleh. Rugilah Faiz sebab dia katakanlah solat sunat fajar tadi kan, solat sunat pagi. Ya, besok solat sunat fajar lain dah. Bukan solat sunat fajar tadi dah lepas dah. Sebab itu dia kena bagi qada. Kita tak nak miss. Sama juga solat duha. Hari ini solat duha. Kalau kau tak buat, besok betul lah. Kalau tak mati ada duha. Tapi itu duha lain. Sama solat subuh tadi. Besok ada subuh, tapi subuh lain. Nanti zuhur. Kalau kau tak solat, habislah zuhur ni. Dan zuhur lain. Hari kan ada. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tak sama. Tu. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tak sama. Januari, Februari. Tak sama. Ramadan. Tak sama semua tu. Setiap hari yang baru Allah bagi kat kita. Setiap masa yang baru. Setiap solat yang baru. Ini solat yang baru. Ini waktu duha yang baru. Waktu duha semalam dah habis dah. Dengan harapan kita Allah terima doa kita semalam. Dan kita buat lagi hari ini yang baru. Ya Allah, terimalah doa kami hari ini. Berdoa macam tu. Jadi ada waktu dia. Ada solat yang tidak ada waktu. Seperti solat sunat wudu. Ambil wudu saja terus solat sunat. Itu tak kisah. Bila-bila pun boleh. Tak semestinya ambil wudu untuk solat. Tak semesti. Kadang-kadang kita ambil wudu untuk baca Quran. Sebelum baca Quran, buat solat sunat wudu dulu. Saja aku solat sunat wudu 2 rakaat. Ataupun saja kita mengikut Rasulullah berada dalam keadaan berwudu. Jadi Rasulullah apabila habis wudu, Rasulullah ambil wudu. Tak solat, tak baca Quran pun. Tapi dia nak sentiasa berada dalam keadaan wudu. Ya tu, doakan Cik Ta. Semoga selalu istiqamah ke jalannya. Amin. Tu doakan Cik Ta. Penuhkan istiqamah. Paksa diri. Dalam solat ni paksa diri. Cik Ta. Jangan main-main. Kalau kita boleh paksa diri tengok benda-benda lain. Tengok drama ke apa. Tak boleh. Ini Korea siri. Saya dah 20 dah tengok siri. Nak ni boleh paksa kan. Ibadat lagi. Jadi ada solat sunat yang tidak ada waktu. Seperti solat wudu. Seperti solat qada. Tak ada waktu. Bila-bila masa boleh. Seperti solat hajat. Boleh. Solat hajat bila-bila masa boleh. Seperti solat apa lagi? Solat taubat boleh. Solat taubat boleh. Kita boleh bila-bila masa boleh. Solat itu tak ada waktu. Jadi solat ada waktu. Solat sunat ada waktu ni mahal.
Kenapa solat sunat wudu itu penting? Semasa Rasulullah Isra' dan Mi'raj, sampai ke syurga, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Rasulullah mendengar tapak, sebab bilik Rasulullah di Madinah ini, bilik Rasulullah, kamar Rasulullah, tempat Rasulullah tidur dengan tempat Bilal azan ni sebelah-sebelah. Jadi kalau Bilal datang nak azan, dia akan dengar tapak kaki Bilal. Dia akan dengar. Contoh macam tu. Jadi Rasulullah kenal langkah Bilal tu macam mana. Bila Rasulullah balik ke Madinah, Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah terus tanya. Terus tanya Bilal, "Hey Bilal, apa amalanmu sehingga aku dengar tapak kakimu di dalam syurga?" Bilal kata, "Ya Rasulullah, yang aku amal ialah setiap kali aku lepas daripada ambil wudu, aku solat sunat wudu." Jadi kita kena buatlah. Ya. La ilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, sahabat-sahabat semua rahmati Allah. Amin. Amin. Jadi rugilah orang dah ambil wudu tak nak solat sunat wudu. Jadi itulah sedikit pencerahan mengenai solat sunat-sunat. Jadi semua solat sunat ini, kalau boleh buatlah solat sunat wajib 17 rakaat. 17 rakaat. Dan campur dengan solat sunat lain, biar boleh 40 rakaat. Biar boleh 40 rakaat. Buatlah setiap hari. InsyaAllah. Anda akan mendapat sesuatu yang luar biasa daripada Allah SWT. Buat 40 rakaat. Jangan kurang. 40 rakaat. Siti Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat 40 rakaat. 17 rakaat solat wajib. Zuhur 2. Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. 17 rakaat. Itu 17. Itu fixed deposit kita. Sekarang kita kena cari lagi. Daripada 17, kita kena cari lagi 33. 33 rakaat. Cari lagi. 27 rakaat. 23 rakaat, sorry. 23 rakaat lagi adalah solat-solat sunat. Solat sunat fajar 2 rakaat. Solat sunat qabliyah, ba'diyah apa semua 12 rakaat. Jadi 14. 14 nak 23. 23. Solat duha 4. Tadi dah 14, 18. Solat wudu setiap kali solat 5, 10 dah 28. Solat tahajud 12, 28. 12. Sudah 40. 40 dah 50 rakaat dah. 50 rakaat. Buatlah lebih daripada 40 rakaat. So, kalau kita rasa tak cukup, tambahkan waktu duha. Daripada 2 buat 4, 4 buat 6. Kalau tahajud buat 2, tambah waktu. Macam itulah. Buat adjustment supaya jumlah semua jadi 40. Ulama' banyak kata, siapa yang solat 40 waktu setiap hari, insya-Allah syurgalah dia. 40 waktu. 40 waktu. Iaitu wajib 17, selebihnya sunat. Sunat. Jadi maknanya 23 sunat, 17 solat wajib. Boleh buat 23 sunat, 17 wajib. Biasanya kalau buat sunat ni, dia pergi kepada 30 sunat, 17 wajib. Jadi 47. 47. Boleh Boleh buat, insya-Allah. Jangan risau. Rezeki akan datang dengan sendiri. Kebahagiaan akan datang dengan sendiri. Ketenangan akan datang dengan sendiri. Semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Solat duha 2 rakaat ke ustaz? 2 rakaat. Solat duha boleh buat 2 minimal, Susan. Terima kasih Susan. Kerana jengak atuk. Atuk panggil atuk. Selalulah jengak atuk. Susan, atuk nak jelaskan, solat duha minimum 2. Maksimum 12. 12. Macam tu. Buat 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Faham tak? Jadi ataupun buat 4 rakaat, 1 salam pun boleh. Kalau tak jelas, tanya. Tanya atuk, tak apa. Atuk akan jawab. Sehingga Susan boleh mengerjakan duha hari ini. Duha. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian berdoalah. Duha ni ulama' meletakkan mohon rezeki. Banyak rezeki. Banyak murah rezeki.
Tapi biasanya dia orang buat 4 ataupun 6 rakaat. 4 atau 6. Sebab duha ni waktu duha. Waktu duha. Waktu duha itu tak ada orang kalau ingat surah Wadduha boleh. Kalau tak ingat tak baca pun tak apa. Baca surah lain. Baca kul huwallahu al-ikhlas pun boleh. Boleh Suzan? Jadi solat duha 2 rakaat itu minimum. Rosnan ni salam tu. Boleh tak baca doa dalam keadaan berbaring kerana sakit tak boleh duduk lah? Boleh. Tak boleh. Solat sunat boleh berbaring? Boleh. Rosnan ni solat sunat jangan berdiri. Orang sihat pun kalau nak solat sunat duduk boleh. Orang sihat solat wajib dia biasa. Masa nak solat sunat dia duduk boleh. Tapi orang Melayu tak buat lah benda tu. Tapi boleh. Apalagi orang uzur. Boleh. Bukan saja berdoa. Solat boleh. Boleh. Asalkan buat. Rugi tak buat. Jam sekarang sudah jam 11. Boleh lagi ke? Boleh. 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 Boleh lagi. 12.30. Susan 12.30 baru habis duha. Sekarang boleh lagi. 12.45 habis duha. Kalau mengikut setengah ulama' dia kata sebelum masuk waktu Zuhur. Tapi kita tak nak lah paling rapat dengan Zuhur kan. Jadi 12.45 masih lagi duha. Daripada pukul 7.45 tadi sehingga pukul 12.45. Susan, please try buat hari ni. Ambil wudu, solat. Buat 2 dulu pun tak apa. Buat 2 dulu. Kemudian bagi tawatuk. Bertawatuk. Ya Imam, kalau baca surah lain selain Wadduha, dapat sama tak kebaikan fadilatnya? Sama insyaAllah. Sama. Tak baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Sebab bacaan tu ialah sunat je. Kalau tak baca, tidak menjejaskan rukun solat sunat itu. Tetapi tak baca Al-Fatihah tak boleh. Tak sah solat. Tak sah solat. Macam tu. Tapi kalau hafal Wadduha, pelan-pelan hafal, lagi cantik macam tu. Jangan sampai tak buat, tak ingat Wadduha, tak buat. Makasih Ustaz. Panggil Atuk. Kita dalam program ini ini semua anak cucu saya. Termasuk Susan, orang baru. Susan juga Atuk. Susan kalau miss, kalau sebelum ni tak miss live Atuk ni, Atuk ada YouTube. Boleh pergi kepada YouTube Atuk, Haji Mat Atuk TV. Jadi di situ live ini Atuk akan upload di YouTube. Sebab di TikTok ni dia 3 bulan habis. Kemudian orang lain tak boleh tengok dah lepas ni. Tapi apabila Atuk upload di YouTube, maka dia akan kekal di sana. Jadi sesiapa yang free, dia boleh dengar banyak video-video ceramah-ceramah tu. Tajuk dia nya Haji Mat Atuk TV. Kemudian you subscribe. Kerana you boleh pilih lah. Masa free you dengar lah tajuk-tajuk yang you rasa sesuai. Saya tak biasa baca Wadduha. Tak apa. Baca Inna A'taina pun tak apa. Baca Qul Huwallahu pun tak apa. Susan tak boleh baca Quran langsung. Baca Al-Fatihah saja pun tak apa. Peringkat awal ni baca. Kemudian pelan-pelan belajar. Ambil YouTube, type Wadduha. Kemudian ikut. Wadduha. YouTube, Wadduha. Kemudian ikut. Susan, but you must start. Sekarang ni ikhlas Atuk bagi tahu. You sudah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab you sudah masuk di sini. Ramai orang yang tak masuk dalam majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu ni ialah taman-taman syurga di dunia. Dan orang yang hadir dalam majlis ilmu ni orang yang terpilih oleh Allah kerana Allah nak beri hidayah kepada dia. Tetapi syaitan akan menggoda Susan. Alah tak payahlah. Alah waktu je. Itu syaitan. Tetapi apabila Susan sudah ada dengar apa Atuk cerita ini, maka Susan sudah mendapat notification daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi rugi kalau tak push diri. Tolak syaitan. Ambil apa yang Allah suruh. InsyaAllah. Tak baca Wadduha pun tak apa. Baca Qul Huwallahu pun tak apa. Baca Inna A'taina pun tak apa. Selepas daripada surah Al-Fatihah. But Al-Fatihah is compulsory. You must read Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu penting. Jannah. Salam tu. Solat duha 4 rakaat ini macam mana ya? Sekali niat ya? Boleh? Sekali niat. Sekali niat dan sekali tahiyat. Tak ada tahiyat awal. Rakaat pertama, rakaat kedua, terus rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian tahiyat akhir bagi salam. Atuk buat macam tu. Jadi tak payah buat tahiyat awal. Kalau nak buat dua-dua pun boleh. Tapi Atuk buat 4. Atuk buat 4, kemudian sekali lagi 4, kemudian sekali lagi 4, 12. Alhamdulillah. 12 tu paling banyak lah. Allah kata siapa yang buat 12 rakaat
solat sunat duha, maka Allah akan sediakan istana emas di syurga nanti. InsyaAllah, amin. Jadi kita tak payah kejar dunia lah. Istana sedang menunggu kita. Tak biasa waktu duha tu. Okey. Okey, you dengar. Biar Atuk bagi tahu. So, jannah okey. Salam boleh buat 4, satu kali salam. Okey, tak biasa. Okey, dengar boleh. Okey, solat sunat ni sama juga dengan solat fardu yang lain. Cuma beza dia ialah dari segi niat. Niat dia, Susan, Allahu Akbar dalam hati. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat duha kerana Allah Ta'ala. Pun boleh. Jadi, lepas tu terus pergi. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sampai habis. Kemudian kalau ingat qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Rakaat. Allahu akbar. Berdiri lagi. Baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis. Kemudian nak baca, tak ingat surah lain, ingat qul huwallah je. Tak apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat. Allahu akbar. Tidak. Sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Allahu akbar. Kemudian tahiyat akhir. Allahu akbar. At-tahiyat wajib kena ingat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sampai habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap. Selesai. 2 rakaat. Selesai. Kemudian nak buat 4, you just repeat je. You repeat. Tapi jannah tadi dia dah advance. Dia nak buat 4 sekaligus. Boleh. Susan, coba. You coba buat. Coba buat. Sayang tak buat. Atuk nak sangat Susan buat hari ni. Buat 2 je. Tok jangan sebut YouTube, nanti TikTok marah Tok. Tok sebut YT je. Oh, macam tu ke? Patut pun. Patut pun tak boleh. Bergeraru ke? Taman Syurga. Muhammad Yusof, ya. Taman Syurga. Amin. Okey. Susan, okey, you buat. Boleh Susan, boleh. You clear. You clear. Saya hadir dari Taiping ni. No. Taiping mari. Taiping cantik, Taiping. Zoo Taiping, seronok. Oh, baik. Terima kasih tu. Terima kasih. Jadi buat 4, jannah buat 4. Kalau nak buat 12 kan. Buat 4, 1 salam. Buat 4, 1 salam. Buat 4 salam. 3 kali 4, 12. Istana emas di syurga. Tak nak ke? Tak payah sibuk-sibuk buat rumah besar di dunia ni. Tinggal semua. Imam, ya. Kalau 4 rakaat tu, rakaat ketiga dan keempat, kena baca surah juga. Kena? Tak nak baca pun tak apa. Daripada rakaat pertama tak nak baca surah, boleh. Baca Al-Fatihah saja. Tak apa. Sebab surah itu sunat. Tetapi Al-Fatihah wajib. Kalau tak baca Al-Fatihah, solat sunat itu tak sah. Boleh. Imam, boleh. Atuk bagi tahu tadi, macam nak bagi tahu kepada kepada Susan tadi. Susan, kalau Susan tak ingat surah langsung, tapi Al-Fatihah kena ingat. Macam Allahu Akbar. Dalam hati. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis kan? Amin. Terus rakaat. Boleh. Rakaat. Kemudian sujud. Kemudian berdiri. Kemudian baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah lagi. Kemudian rakaat, sujud. Kalau nak buat 4 rakaat, buat 4 kali. Kemudian yang akhir, rakaat akhir tu baca tahiyat akhir. Boleh. Imam, boleh. Mula dulu. You plan dulu. Lama-lama you dah rasa seronok, you akan ingat, you akan hafal. Wallahu akbar. Allah bagi hidayah. Bagi semua. Atuk, adakah susah mudah rezeki dan biasa pergi umrah, biar Allah jemput saya. InsyaAllah. Atuk doakan. Buat dulu. Dalam doa tu, Susan, dalam doa tu, kita jangan doa sebut dunia saja. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku kerana aku ingin menunaikan umrah. Akadlah diriku untuk menunaikan haji.
Allah dah tahu dah, kalau nak pergi haji umrah tu kena ada duit. Kalau tak ada duit, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kita bukan malaikat terbang kan. Jadi Allah tahu. Dan duit untuk buat umrah tu Allah tahu berapa cukup, berapa tak cukup. Biasanya apabila kita kata, ya Allah, ya Tuhan aku, murah rezeki untuk aku umrah, ya Allah, nak umrah cepat mungkin. Dia tak bagilah 2,000. 2,000 Allah tahu tak cukup. Dia bagi 10, 20, 50. We don't know. Tapi Allah sayang kita. Macam tu. Sama juga. Ya Allah, ya Tuhan aku, murahkan rezeki untuk aku sedekah. Jadi sedekah itu amal yang baik. Jangan kata, ya Allah, ya Tuhan aku, berilah rezeki padaku untuk aku beli kereta besar. Jadi untuk kepentingan diri. Minta dengan Allah kepentingan diri. Mintalah untuk kepentingan orang lain. Jadi Allah akan beri kepada kita. Begitu. Cara doa ni kena ada adab tau. Adab doa. Okey tu. Terima kasih. Ilmu ya. Terima kasih Susan. Tolong buat tu nak Susan buat 2 rakaat. Okey, Al-Fatihah. Pandailah. Susan, okey lah. Cukup dah. Baca Al-Fatihah. Kemudian Qul Huwallah, boleh tak? Kalau tak boleh, tak apa. Tapi jangan tak solat. Itu penting. Oleh kerana tak ingat surah, tak ingat ayat-ayat Quran lain, maka tak solat. Kenapa tak solat? Aku tak boleh baca lah yang lain. Aku ingat Fatihah saja. Cukup dah tu. Cukup dah. Cukup dah. Jangan tak buat. Rugi sangat. Macam mana niat terus 4 rakaat tu? Saja aku solat sunat duha 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Sebut 4 tu. 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Sebut 4. Susan. Susan buat dah. Buat. Bagus. Atuk begitu bersyukur sangat hari ini kerana dapat berkongsi. Sebab Atuk nak sangat anak cucu Atuk ni. Sebab solat ini adalah perkara the key as Islam. Kunci sebenarnya. Dan banyak benda yang Allah nak beri kepada kita pun bermula daripada solat. Bermula daripada solat. Sempurna solat, bisnes okey. Sempurna solat, rumah tangga okey. Sempurna solat, hubungan ibu bapa okey. Sempurna solat, kita dengan suami okey. Sempurna solat, kita dengan isteri okey. Sempurna solat, kita dengan anak-anak okey. Percayalah kata tu. Yakinlah dengan kekuatan solat ini. Yakinlah. Tu, share pasal tahajud pula. Woi, tahajud besok lah. Sekarang dah 11.20. Nanti tahajud. Esok boleh? Esok lah. Esok lah. Cukup lah untuk hari ni. Atuk, solat duha ni adakah kita buat 2 kali solat dalam waktu yang berbeza? Selagi ada waktu, boleh. Ada ulama' dia kata solat duha ni ada 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dia ada Allah sediakan markah-markah tertentu. Kita tak usah fikir sangatlah apa Allah nak bagi kan. Atuk macam tu dalam soal ibadat ni. Asalkan Allah terima, dapatlah ganjaran. Berapa banyak Allah yang beri. Wallahualam. Kita terima macam tu. Jadi ada 3 jannah. Dia ada 3 tempat. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha ni pukul 7.45 hingga pukul 8. Itu awal duha. Pukul 10, 10.30 pertengahan duha. Pukul 12, 12.30 akhir duha. 3-3 itu hebat belaka. 3-3. Kalau nak buat 2 pagi, 2 awal duha, 2 tengah duha, 2 akhir duha, boleh. Ataupun nak buat 4 awal duha, 4 tengah duha, 4 akhir duha, boleh. 12 rakaat. Rasulullah buat 12 je lah. Tak payahlah buat lebih kan. Buat 12 kalau buat. Itulah. Zaitun. Assalamualaikum tu. Pagi ni tajuk solat ke tu? Solat fajar, Zaitun. Pagi ni tajuk solat fajar. Kelebihan solat fajar. Dan kita sambunglah solat sunat yang lain rakan-rakan kita. Beza dengan isyraq tu. Iman. Isyraq dengan setengah ulama kata isyraq dengan Tuhan ni sama. Tapi ada ulama membahagikan. Isyraq ni ialah apabila nampak sedikit matahari tetapi tidak bertanduk syaitan. Sedikit tapi sebelum masuk waktu duha. Dia isyraq ni 15 minit je. Ada ulama kata pahala isyraq ni sama dengan pahala umrah kalau siapa buat isyraq. Tapi masa dia 15 minit je. 15 minit. Ada ulama kata isyraq ni ialah awal duha. Awal duha. Alhamdulillah, terima kasih Tok. Share ilmu. Terima kasih. Jannah. Buat, jangan tak buat. Saya tak buat. Ajak anak-anak tu. Ajak suami tu. Suami tu. Jadi kita kongsikan solat-solat sunat duha. Nampaknya ramai minat solat-solat sunat ni. Kita kongsi sebab solat sunat ni hebat sebenarnya. Rasulullah ni kita je sunat. Pada Rasulullah solat sunat ni wajib tau. Wajib. Pada Rasulullah sunat. Apa ni yang sunat ini ialah wajib. Wajib. Ya Susan. Jadi kita buat lah tu Allah Maha tahu tu. Memanglah.
Janji kita buat. Benar sekali. Ustaz Kelantan. Jangan panggil ustaz, panggil atuk-atuk. Ya, atuk ke Kelantan. Ya Allah, atuk. Ya Allah. Atuk. Atuk bukan ustaz. Saya selalu buat 2 rakaat saja. Jannah. Oh, sayanglah. Up sikit. Buat 4. Up sikit. Macam tu. Buat 4 sekali salam. Buat 4. Terus je. Berapa minit? 1 minit sampai. Terus je. Up sikit. Kemudian buat 4. Kemudian buat 8. Kemudian buat 12. Buat 12 tu hebat lah. Orang boleh buat 12 ni hebat. 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 Jannah. Kemanisan, keikhlasan. Apabila kita fokus kepada solat sunat. Bukan kata kita tinggal kerja, tak. Kerja kita buat, masa tak solat kita kerja. Bisnes pun macam tu juga. Tapi kalau di pejabat lain sikit lah. Di pejabat kena pilih-pilih lah masa. InsyaAllah lepas ni up lagi tu. Kena up. Atuk doakan up. Saya pun orang Kelantan tu. Kapur pek macam. Mi kapur pek. Atuk suka mi kapur pek dulu. Lah ni tak ada dah. Ya, saya buat 6 rakaat 3 salam tu. 6 rakaat 3 salam. Boleh? 2 boleh? Boleh. Tapi kalau latifah boleh buat 3 salam. Baik buat 4 terus 12. Atuk lebih suka 4. 4. Kalau nak cepat buat 4 satu salam selesai. Kalau nak ada masa sikit buat 8 2 kali salam. Buat 4 kemudian buat 4. Ada masa lagi buat 4 lagi 12 maksimum. Kalau duha kita sudah dapat 12, bayangkan kita nak 40 waktu. Tak banyak kan? 17 dah ada dah. Itu solat wajib. Jadi nak 23 lagi. Dah kalau 12 boleh daripada duha, 23 tak banyak dah lah. Itu tak masuk qabliyah ba'diyah lagi. Okey tu insya-Allah. Insya-Allah upkan. Boleh Boleh. Alhamdulillah, syukur sangat. Inilah rezeki yang kita boleh buat bicara. Semoga anak cucu atuk, menantu, adik-adik atuk ni satu buatlah solat sunat umpama solat wajib. Buat sunat itu umpama wajibkan diri kita. Saya dari Indonesia tu, duduk di JB. Okey. Di mana-mana bumi Allah pun boleh solat. Boleh solat Susan, insya-Allah Susan. Orang merantau lagilah murah rezeki. Orang merantau murah rezeki, doanya mustajab. Orang merantau. Orang musafir. Orang musafir murah rezeki, doa mustajab. Tapi kena solatlah. Kena solatlah. Besar fadilatnya. Okey, cukuplah. Nanti kita sambung lagi besok insya-Allah. Kita dah baca surah Al-Fatihah ke? Belum lagi Kita belum lagi Okey, kita tutup dengan salam tok. Ya, Siti, apa khabar? Kita baca surah Al-Fatihah dan kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dan kita niatkan pahalanya disampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda, dan pahalanya juga akan disampaikan kepada diri kita, ahli keluarga, suami, isteri, dan sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan bacakan ini kepada muslimi, muslimat, mukminat, dan kepada rakan-rakan semua quote of the day bersama dengan Tok setiap hari. Sekejap masuk, sekejap tak masuk pun tak apa. Semoga sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga disampaikan pahala kepada rakan-rakan kita semua, kepada anda semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arman. Semoga untuk panjang umur. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi itulah sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu